Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Qala asy-syaikhul muallif al-imam Tajuddin Abul Fadli Ahmad ibn Muhammad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. In manna 'alaika bi thalathatin faqad manna 'alaika bin ni'matil kubra. Al-ula al-wuqufu inda hududihi wa thaniyatu al-wafa'u bi'uhudihi wa thalithatu al-gharaqu fi syuhudihi. Alhamdulillah, syukur Allah SWT. Pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kitab Tajul Arus. Kalau kita terjemahkan secara harfiahnya iaitu mahkota pengantin, iaitu merujuk kepada mutiara-mutiara hikmah yang Allah datangkan di atas lisan Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Moga-moga daripada kata-kata hikmah dan nasihat ini memberi manfaat kepada kita menuju ke arah kebaikan dunia dan juga akhirat. Jadi menggunakan kitab Tajul Arus yang diterjemah oleh guru dan ayahanda saya Al-Fadhil Ustaz Haji Engku Ali bin Engku Endut hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 117 ya. Iaitu nikmat Allah yang terbesar. In manna 'alaika bisalasatin, sekiranya dia mengurniakan, dia di sini sepatutnya dengan huruf besarlah ya. Sekiranya dia yakni Allah Taala telah mengurniakan kepada kamu tu 3 perkara, maka sesungguhnya dia telah mengurniakan kepada kamu dengan nikmat yang paling besar ya. Sekiranya Allah mengurniakan kepada kita 3 perkara, alhamdulillah sebenarnya kita telah mendapat kurniaan nikmat yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Apakah 3 kurniaan yang merupakan nikmat yang paling besar tadi? Iaitu al-ula al-wuqufu inda hududihi, iaitu berdiri tegak di sisi hududnya. Asalnya haddun satu ya. Kalau hudud maknanya banyak, plural, jamak. Jadi hudud yang dimaksudkan di sini kalau secara terjemahan literalnya, secara bahasanya adalah sempadan. Maknanya kita itu berdiri di sempadan, ya, maknanya tidak melangkaui daripada sempadan. Hudud yang biasa didengar oleh masyarakat kita merujuk kepada hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan di dalam syariat untuk kesalahan-kesalahan jenayah tertentu ya. Seperti jenayah mencuri ya, ada hukuman yang telah ditetapkan. Jenayah berzina sudah ada hukuman yang ditetapkan ya. Jadi itu namanya hudud yang kita biasa dengar. Tetapi hudud di sini kita tidak kepada istilah yang khusus, iaitu hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat, dan tidak juga dengan makna yang terlampau umum ya, iaitu sempadan begitu sahaja. Tetapi dia antara khusus dan juga umum, iaitu ia merujuk kepada hukum hakam
Itulah sempadan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat manusia. Ada perkara yang ditetapkan sebagai wajib. Jadi tak boleh kita melangkaui sempadan dengan kita meninggalkan kewajipan tadi. Ada perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai haram. Maka tidak boleh kita melangkaui, melepasi sempadan itu dengan tetap melakukan perkara yang haram. Itu maksud hudud di sini. Jadi bila al-wukuf indah hududihi, orang tu kan manusia ni dia ada banyak kehendak dia. Dia nak buat itu, nak buat ini. Tetapi ada perkara-perkara yang dia refrain from doing. Dia menahan diri dia daripada melakukannya kerana di situ adanya hudud, adanya batas, adanya sempadan hukum yang menjadi panduan dia, walaupun mungkin dari segi kehendak dia, dari segi nafsu dia, dari segi keinginan dia, dia nak melakukan sesuatu perbuatan. Ataupun dari segi keinginan dia, dia tak ada perasaan pun nak buat sesuatu perbuatan. Tetapi oleh kerana tidak ada hudud, yakni hukum hakam Allah Ta'ala tadi, maka dia mengikut kepada hukum hakam Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi ini adalah satu kurniaan yang besar, ya, kerana seseorang itu sekurang-kurangnya kita katakan dia telah dikurniakan ketaatan yang zahir. Zahirnya dia tidak melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kefarduan itu dia lakukan dan segala perkara yang diharamkan itu dia tinggalkan. Ini satu nikmat yang besar, ya, kerana tidak sedikit di kalangan manusia yang terbabas melanggar sempadan. Dia tahu itu adalah satu perkara yang diwajibkan, tapi dia tidak melakukannya. Ataupun dia tahu satu perkara itu diharamkan, tetapi dia tetap melakukannya. Tiba-tiba kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa sahaja yang Allah suruh kita lakukan dan apa sahaja yang Allah larang kita tinggalkan. Itu satu nikmat yang sangat besar, ya. Orang itu telah dikurniakan ketaatan yang zahir. Wasaniyatu al-wafa'u bi'uhudihi. Yang kedua adalah kita itu menunaikan dengan janji-janjinya. Kita ni, nombor satu sekali, kita telah berjanji beriman kepada Allah SWT sebagai Tuhan. Alastu bi rabbikum qalu bala. Di dalam alam arwah lagi, kita telah diambil janji setia oleh Allah SWT. Apabila ditanya, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Maka mereka, kitalah di alam ruh menjawab bala. Bahkan kita mengaku Allah SWT sebagai Tuhan kita. Jadi adakah bila kita datang ke dunia kita menunaikan janji setia ini? Ataupun na'udzubillah min zalik, sebaliknya kita menjadikan selain daripada Allah SWT sebagai Tuhan, arbaban min dunillah, menjadikan makhluk-makhluk seolah-olahnya sebagai Tuhan-Tuhan yang ditaati, berbanding dengan kita taat kepada perintah Allah Subhanahu Taala. Kita juga diberi pelbagai ketetapan janji, misalnya untuk kita itu menghubungkan silaturahim, kerana berhubungkan silaturahim ini adalah satu tuntutan yang dititik beratkan dalam agama kita, sehingga pernah dalam satu majlis Rasulullah SAW bertanya, ada atau tidak yang duduk dalam majlis ini yang memutuskan silaturahim. Jadi rahim ini asalnya hubungan pertalian keluarga. Jadi kadang-kadang kita diuji dengan ada perselisihan dengan ahli keluarga kita, sama ada adik-beradik, saudara, bapa saudara, ibu saudara, apatah lagi ibu bapa. Maka bila kita diuji dengan perselisihan ini, di situ adakah kita memenuhi janji kita dengan Allah Subhanahu Taala ataupun kita memungkiri, kita mengikut hawa nafsu kita. Kerana yang dikatakan orang yang menghubungkan silaturahim ini bukan sahaja orang yang berbuat baik kepada orang saudara-saudara dia yang menyambung silaturahim dengan dia. Yang itu mudah, ya. Kalau kita ada saudara-saudara yang datang berziarah pada kita, yang teks kita, yang ajak kita makan, yang bagi hadiah kepada kita, yang seperti itu senang untuk kita tu menghubungkan silaturahim. Tetapi yang menjadi ujian kepada kita itu berpegang kepada janji setia kita dengan Allah Ta'ala ataupun tidak,
adalah apabila kita diuji dengan saudara-saudara yang bersikap negatif, yang mungkin sombong dengan kita, mungkin ada bercakap perkara-perkara yang menyakitkan hati kita, mungkin ada memperli kita dan sebagainya, akan bersikap sombong dengan kita. Maka ketika itulah baru kita akan jelas teruji sama ada kita tetap menjalankan kewajipan menghubungkan silaturahim dengan mereka ataupun kita mengikut hawa nafsu kita lalu kita memutuskan silaturahim. Dalam kejadian yang Nabi SAW bertanya, ada tidak yang memutuskan silaturahim? Akhirnya ada satu orang pemuda, dia mengaku dia pemuda ini dia ada krisis dengan ibu saudara dia. Jadi putus silaturahim dengan aunty dia, dengan makcik dia. Lalu dia bangun sebab Nabi SAW suruh dia baiki semula hubungan dia, pergi minta maaf, hubung balik dengan mak saudara dia. Dan Nabi SAW memberitahu tidak akan turun rahmat kepada satu kaum yang dalam kaum itu ada orang yang memutuskan silaturahim. Dalam satu majlis kita duduk ramai-ramai, padahal yang putuskan silaturahim itu seorang saja, tapi terhalang rahmat daripada turun dalam majlis itu dengan kewujudan orang yang seorang itu. Bayangkan orang itu sendiri bagaimana dia terhalang dari rahmat kalau dia itu bersikap memutuskan silaturahim. Jadi ini kita kena ingatkan diri kita masing-masing. Kalaupun kita mungkin tersakiti dengan sikap saudara kita, ibu saudara kita ataupun adik-beradik kita, tetapi kita tidak akan sampai kepada tahap memutuskan silaturahim. Kita masih lagi perlu bersikap menghubungkan dengan mereka, kerana itu antara janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sentiasa mengingatkan janji kita, iaitu kita menerima Allah Taala sebagai Tuhan. Kita sebut misalnya raditu billahi rabba, aku ataupun radina, terpulanglah kalau ramai radina, kami telah redha. Kalau satu orang raditu, saya telah redha, billahi rabba, saya telah redha dengan Allah tu sebagai Tuhan. Wabil islami dina, dan dengan Islam itu sebagai agama. Kerana Islam juga yang Allah redha sebagai agama kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Dan aku telah redha bagi kamu Islam itu sebagai agama. Jadi sebagaimana Allah Taala redha Islam sebagai agama kita, maka kita juga wajib redha Islam sebagai agama kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Itu antara sesuatu yang elok kita ulang-ulang supaya kita itu tidak memungkiri janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu sudah mematuhi zahirnya kepada hukum hakam Allah Taala, kemudian dia juga tidak melanggar apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian as-salisatu al-gharaku fi syuhudihi, dia tenggelam asyik di dalam bersyuhud, musyahadah, yakni batinnya melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, akhbirni anil ihsan, beritahu kepada saya tentang ihsan. Nabi SAW menerangkan bahawa al-ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu bahawa kamu menyembah Allah seumpama kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalaupun sesungguhnya kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Jadi orang yang syuhud ini dia berada sentiasa di dalam kenikmatan, ya. Walaupun zahirnya mungkin berlaku perkara yang tidak baik, berlaku satu musibah, berlaku satu bala, tetapi apabila dia memandang bahawa tidak akan berlaku sesuatu yang berlaku itu, melainkan itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka datanglah sabar dan redha dalam hati dia, kerana dia tidak memandang lagi kepada zahir perkara yang berlaku itu. Sebaliknya dia memandang kepada batin, kepada hakikatnya itu adalah ketentuan daripada Allah Taala. Jadi mungkin orang tertanya-tanya, kalau macam itu, kalau dia diuji dengan maksiat misalnya, macam mana pula? Adakah dia pun
nak redha dengan maksiat itu. Jadi kita kena faham ya. Sebab itu daripada awal al-ula itu al-wuqufu inda hududihi. Nikmat nombor satu itu adalah dia itu berhenti pada batasan hukum hakam Allah Ta'ala. Jadi salahlah kalau orang tu atas nama hakikat, dia kata tak apalah saya bergelumang dengan maksiat, ini memang dah Allah Ta'ala nak saya jadi macam ini, saya redha. Bukan. Kerana ar-ridha bil maksiati maksiatun. Ridha dengan perkara maksiat itu adalah satu bentuk maksiat pula. Dahlah dia buat maksiat, dia tak rasa menyesal pun. Dia rasa redha saja dengan maksiat itu satu maksiat yang lain. Bila diuji dengan maksiat, maka dia wajib menyesal, dia wajib berazam tidak mahu mengulangi lagi maksiat tersebut, dan dia wajib memohon ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berazam tidak mahu mengulangi lagi dosa tersebut. Jadi itu caranya. Memang kalau dari segi hakikat tauhid, setelah berlaku sesuatu perkara, katakan maksiat sekalipun, katakan semalam satu orang dia ada buat maksiat. Jadi hari ini dia termenung muhasabah diri dia, nak tak nak daripada sudut tauhidnya dia kena terimalah bahawa yang berlaku semalam tu tidak keluar daripada takdir Allah. Tapi dia jangan sampai redha dengan kemaksiatan itu. Dia paling-paling dia redha dengan takdir Allah. Dia sedar bahawa dia manusia yang lemah, yang tidak boleh keluar daripada ketentuan Allah. Dia sedar makna wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya untuk dia menolak apa-apa keburukan, dan tidak ada daya upaya untuk dia melakukan kebaikan, tidak ada kekuatan untuk dia buat kebaikan illa billah. Kecuali dengan Allah. Tapi dalam masa yang sama, dari segi hukum hakamnya, dia kena menyesal benda maksiat yang dia buat semalam tu. Daripada penyesalan itu akan terbit satu dorongan untuk dia memohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan daripada penyesalan itu juga akan terbit satu dorongan untuk dia itu berazam tidak akan mengulangi lagi dosa yang telah dia lakukan itu. Jadi syuhud ini mungkin satu makam yang agak tinggi lah ya, yang mungkin kebanyakan daripada kita belum mencapai lagi makam itu, tetapi kita usahakan sekurang-kurangnya sekadar kemampuan kita. Bila kita dapat satu nikmat, kita jangan hanya hanyut dengan kenikmatan itu, tapi kita memandang bahawa ada di sana al-mun'im yang memberi nikmat kepada kita. Lalu di situ membuahkan kita rasa syukur. Wala in syakartum la'azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahkan lagi bagi kamu nikmat-nikmatnya. Wala in kafartum, dan sekiranya kamu kufur di sini bukan makna murtad keluar dari Islam, tapi kufur nikmat, tidak bersyukur kepada nikmat Allah Taala. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab aku amat pedih. Kemudian bila kita itu diuji dengan sesuatu perkara yang kita tidak suka, maka kita bersabar. Dan lebih baik kalau kita boleh bawa daripada sabar itu kita masih rasa pedih, kita masih rasa kecewa, tapi kita menahan diri kita daripada bercakap perkara-perkara yang menunjukkan tidak redha. Kita sabar, kita telan kepahitan itu. Tetapi kalau setelah boleh angkat kepada level redha, maka kesusahan itu juga adalah satu kemanisan bagi kita bila kita melihat bahawa itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud usaha kita lah untuk pergi kepada level syuhud, level yang kita itu melihat adanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap apa yang berlaku kepada diri kita, pada setiap apa yang berlaku di alam ini pada orang lain juga. Qala rahimahullah ta'ala, wa ma sababu istighrabika li ahwalil arifina illa istighraraka fil qati'ati walau syaraktahum fil asfari la syaraktahum fil akhbari walau syaraktahum fil ana la syaraktahum fil hana. Di antara sebab kamu tidak memahami ahwal para arifin, dan tidaklah sebab kamu itu merasa hairan terhadap ahwal orang-orang yang arifin. Arifin di sini berarti orang-orang yang makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar makrifah. Jadi kita tak faham
kenapa orang ni sampai sanggup spend most of dia punya malam sembahyang. Kita nak sembahyang sunat rawatib tu pun kita tak berapa rajin, kadang kita buat, kadang kita tinggal. Macam mana mereka boleh sampai berzikir beribu-ribu, istighfar beribu-ribu, selawat beribu-ribu. Kita nak zikir lepas sembahyang 33 tu pun kadang kita skip, kita tak berapa rajin. Jadi kita heran hal keadaan orang arifin ni bila mereka tu ditarik kekayaan mereka atau kedudukan mereka atau difitnah atau disakiti, mereka tetap tenang. Sedangkan kita baru diuji dengan satu ujian yang kecil, kita sudah keluh kesah. Jadi kenapa kita rasa hairan tu? Illastighraqaka fil qati'ati, melainkan kerana kamu itu tenggelam di dalam kemaksiatan yang memutuskan. Qati'ah ni sesuatu yang memutuskan kita daripada rahmat, hidayah dan juga basirah. Kita tidak boleh melihat sebagaimana mereka melihat. Maka kita akan rasa hairan dengan apa yang sedang mereka lalui. Kita tidak merasa lazat dalam zikrullah, maka kita rasa hairan orang yang sentiasa zikrullah. Kita merasa tersakiti dengan percakapan manusia. Kita masih memandang kepada apa kata manusia. Jadi kita merasa hairan kepada orang yang orang kata apa pada dia pun, dia macam itu saja. Dia tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri itu masih berada dalam keadaan yang menghalang kita daripada memahami hal keadaan orang-orang yang arifin. Bahkan kalau kita lihat arifin di kalangan para sahabat misalnya, ada yang terpaksa dipotong kaki mereka oleh kerana ada sesuatu kecederaan. Kalau tak dipotong nanti akan memudaratkan, akan melarat lagi. Dan itu dilakukan ketika mereka solat. Jadi kerana ketika solat itu musyahadah mereka kepada menyembah Allah Ta'ala itu tidak menyebabkan mereka tidak merasai lagi kesakitan akibat kecederaan yang zahir tadi. Memang kita tak faham. Kita seekor nyamuk gigit pun kita dah tak boleh khusyuk. Kita ada sesuatu benda yang kecil pun kita dah tak boleh fokus kepada solat kita. Bila kita dengar cerita-cerita macam itu, kita rasa macam biar betul. Macam tak logik je, macam tak masuk akal je. Sebenarnya bukan tak masuk akal, benda itu possible. Tetapi dari segi adahnya itu perkara yang luar biasa lah. Luar biasa lah kalau orang sedang solat, dia tak rasa lagi kesakitan yang berlaku pada diri dia. Tapi benda ini boleh berlaku kepada al-arifin. Walau syaraktahum fil asfar, kalaulah kamu turut serta di dalam pengembaraan mereka, yakni pengembaraan batin mereka, zikir mereka, munajat mereka, taubat mereka, mujahadah mereka, la syaraktahum fil akhbar, nescaya kamu juga akan dapat turut serta dalam khabar, yakni khabar-khabar yang seperti berita gembira daripada Allah Ta'ala. Sudah ada terzahir karamah, walaupun sebenarnya bukan itu tujuan seseorang itu beramal, bukan untuk dapat karamah, tapi Allah zahirkan karamah, kemuliaan berlaku kepada orang-orang soleh, al-arifin billah. Kita sendiri tidak melawan hawa nafsu kita. Kebiasaan kita tu kita tidak tinggalkan. Maka macam mana nak berlaku pada kita perkara yang luar biasa? Kita sendiri pun tak sanggup nak meninggalkan kebiasaan kita. Maka kita heran dah dengan orang-orang yang berlaku kepada mereka perkara-perkara yang luar biasa. Bahkan lebih parah, ada setengah orang, dia bersikap seperti sikap orang bukan Islam pula. Bila diceritakan kepada mereka kisah-kisah wali Allah, mereka bahkan memperli istihza, memperolok-olokkan, mempermain-mainkan semata-mata kerana perkara itu adalah perkara yang luar biasa. Jadi jangan kita bersikap demikian. Kalaupun tidak berlaku pada diri kita karamah, perkara-perkara yang mencari adat, perkara-perkara yang luar biasa atas kita itu melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, jangan sampai kita memperli ataupun memperlekehkan atau memperolok-olokkan
perkara-perkara luar biasa yang Allah kurniakan berlaku kepada auliya-illahis salihin, wali-wali Allah yang soleh. Adapun perkara-perkara luar biasa yang berlaku kepada orang-orang fasik, berlaku kepada ahli-ahli maksiat, maka itu bukan karamah. Itu adalah satu bentuk istidraj. Bukan mesti perkara luar biasa itu berlaku kepada orang soleh saja. Katakan berlaku pada orang kafir, berlaku pada orang fasik, semayang pun tidak, maksiat pun buat, tiba-tiba berlaku perkara yang luar biasa, itu bukan tanda kebenaran dia. Itu tanda dia dilajakkan lagi oleh Allah Ta'ala dalam kesesatan dia. Dia merasa dia betul, dia tidak ada rasa untuk bertaubat kerana dia itu dilajakkan dengan perkara-perkara yang zahirnya menampakkan dia itu istimewa. Padahal dengan dia itu melanggar perintah Allah, dengan dia itu meninggalkan kewajipan, maka tidak ada karamah, tidak ada kemuliaan bagi orang sebegitu. Bahkan dikatakan oleh para alim ulama, al-istiqamatu ainul karamah. Kita istiqamah dalam ketaatan, walaupun kita ni zahirnya macam biasa orang lain, bergerak ke sana kemari naik kenderaan, makan minum, bekerja, berniaga. Tapi kalau kita dikurniakan istiqamah, itulah sebenarnya karamah. Bukan berarti mesti terbang di udara, mesti berlaku satu perkara luar biasa dahulu, tidak. Tetapi yang ini nak ceritanya, kenapa kita rasa hairan dengan hal keadaan yang berlaku pada orang arifin, baik dari segi kemampuan mereka untuk melakukan ibadah, baik dari segi perkara-perkara mencari adat yang Allah kurniakan kepada mereka, itu adalah kerana kita itu sendiri berada dalam keadaan terputus daripada memahami perkara ini akibat daripada kemaksiatan yang kita lakukan ataupun kelalaian yang bersarang di dalam hati kita. Kalau kita itu sanggup menyertai orang-orang ini dalam perjalanan rohaniyah mereka, perjalanan mereka itu mujahadah melawan hawa nafsu mereka, tentulah kita juga sedikit sebanyak akan mengalami apa yang mereka alami. Dan kalaulah kamu itu sanggup untuk menyertai mereka, al-ana, yakni dalam kesusahan dan kepayahan mereka, kepenatan mereka. Mereka sampai boleh hampir katakan tak tidur malam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita boleh katakan hampir tak jaga malam kerana melayan tidur kita. Bukan malam saja tak jaga, siang pun OT lagi, overtime, tidur lagi waktu siang. So memang kita tak faham lah, tak dapatlah apa yang dikurniakan kepada al-arifin tadi. Tapi kalau kita juga ada musyarakah dengan mereka, sekurang-kurangnya sekali-sekala lah kita usahalah untuk merasai macam mana mereka beribadah. Misalnya baru-baru ni pun, walaupun mungkinlah tidak sebanyak yang diamalkan oleh ahli-ahli ibadah, tapi ramai-ramai kita usaha untuk berselawat 2,500 kali di masjid besi, seorang 2,500. Jadi dalam 5,000-an katakan berapa kali orang telah berselawat. Ini contoh bagaimana kita cuba juga nak merasai bagaimana memperbanyakkan ibadah kepada Allah Ta'ala, memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan selawat. Moga-moga lama-kelamaan kita bergerak ke arah menanggung kesusahan-kesusahan beribadah yang nanti membawa kepada kecermelangan dan juga kebahagiaan. Qala rahimallahu ta'ala ma sya'nu nafsika waqtar ridha illa kal ba'iril ma'kul fa idza sayyabtahu intalaqau. Tiadalah hal keadaan nafsu kamu di waktu redha melainkan seperti unta yang terikat. Maka apabila kamu melepaskannya, nescaya ia pergi bebas, tidak keruan. Wallahu a'lam, diterjemahkan di sini waktu redha terhadap Allah. Saya tak pasti adakah maksudnya begitu. Adakah redha terhadap Allah Ta'ala ataupun apa keadaan nafsu kamu ni, maksudnya apabila nafsu itu redha dengan apa yang kita beri kepada dia. Bab nafsu ni, dia macam-macam tuntutan dia. Jadi kita nak buang nafsu tak boleh lah. Sebab nafsu tu sebahagian daripada diri kita.
Dan tuntutan nafsu ini sebenarnya ada kepentingan dalam kehidupan kita. Misalnya nafsu makan. Kalau orang tak ada nafsu makan, dah berhari-hari tak makan, itu boleh membawa mudarat kepada kehidupan dia. Ataupun orang yang tidak ada nafsu untuk berkahwin, itu pun masalah juga, macam mana dia nak ada zuriat. Tetapi banyak juga tuntutan nafsu ni yang melampau, yang keluar daripada batasan hukum. Dia nak makan, atas nama nak makan tu sampai dia sanggup ambil sumber-sumber yang haram, menipu, rasuah dan sebagainya. Maksudnya nafsu terhadap kalau lelaki terhadap wanita dan wanita terhadap lelaki sampai mendorong dia melakukan zina, liwat dan sebagainya. Jadi dia waktu dia redha tu dia ibarat unta yang diikat. Tetapi kalau kita lepaskan maka dia akan lari tidak keruan. Mungkin di sini maknanya kita perlu mengikat hawa nafsu kita itu mengikut apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita buang ikatan itu, maka dia jadi satu sepertinya binatang liar yang memudaratkan. Saya masih ingat almarhum Pak Tih Keruh rahimahullah taala, Tuan Guru Haji Abdul Latif, beliau memberi satu analogi daripada hukum fiqh tentang masalah nafsu ini. Kan dalam hukum fiqh bab anjing buruan kita tu kalau kita berburu binatang, katakanlah kita tembak atau panah binatang, lalu anjing yang kita latih untuk berburu tu dia akan pergi ambil binatang yang kita dah buru tadi, bawa kepada kita dan halal untuk kita makan walaupun anjing itu dah bawa dengan mulut dia, kerana dia adalah anjing yang terlatih. Tapi kalau anjing yang tidak terlatih untuk buruan, bila anjing yang macam itu yang ambil binatang itu, maka itu haram untuk dimakan. Jadi bandingannya macam nafsu lah. Nafsu bila kita latih dia, dia akan bawa perkara yang halal kepada kita. Dia bawa makanan yang halal, harta yang halal. Hatta kalau dia bawa wanita pun wanita yang halal. Tetapi kalau kita tak latih dia masih bawa benda yang sama tapi haram. Macam tadi kan, dia tetap bawa binatang buruan. Tapi sebab dia terlatih, binatang buruan tu halal dimakan. Tapi bila dia tak terlatih, binatang buruan tu haram dimakan. Begitu juga nafsu. Nafsu yang tak terlatih, maka apa yang dibawa oleh nafsu tu adalah perkara-perkara yang haram, yang melanggar hukum. Jadi, nak tak nak, kita yang tak boleh buang nafsu daripada diri kita. Memang nafsu tu embedded, ada sekali dalam diri kita. Yang kita boleh buat adalah kita kekang dia, kita ikat dia, kita kawal dia. Dengan kekangan hukum, dengan kekangan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini hikmah yang terakhir yang kita baca pada petang ini, iaitu Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala memetik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqal bubni adama ashaddu taqalluban minal qidri 'alan nari idza ghalat. Fakam man kana fi jam'i ma'allahi atathul furqatu fi nafasin wahidin. Wa kam man bata fi ta'atillahi ma tala'at alaihi syamsu hatta dakhala fil qati'ati. Ini satu perkara yang kita selalu kena simpan kebimbangan dalam hati kita itu. Kita bimbang, takut-takut Allah Ta'ala terbalikkan hati kita itu daripada ketaatan pergi kepada kemaksiatan. Takut kita itu berputar 180 darjah, jadi terbalik daripada apa yang kita ada, maka kita akan sentiasa menggantung harap kepada Allah Ta'ala, merasa bimbang di atas kemungkinan yang boleh terjadi ini. Iaitu sabda Nabi SAW, bahawa benar-benarlah hati anak Adam itu lebih dahsyat dia punya berbolak-balik itu daripada satu periuk yang berada di atas api apabila dia sedang menggelegak. Kalau kita lihat, bila kita masak air dalam periuk, masa dia tak menggelegak tu, air tu tenang saja. Tapi bila
dah menggelegak kan, dia berbuih sana, meletup sana, sini kan. Macam itulah hati manusia itu, lebih lagi dia itu berpotensi untuk berbolak-balik. Maka nak tak nak, kita kena tenangkan bolak-balik itu dengan zikrullah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah itulah hati-hati itu dia menjadi itminan, dia menjadi tenang. Maka betapa ramaikah orang yang jamak perhimpunan berserta Allah Ta'ala. Maknanya dia itu berada pada posisi orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, orang yang taat dengan Allah Ta'ala, lalu tiba-tiba didatangi oleh furqah dalam satu nafas juga. Mungkin oleh sebab satu lintasan hati yang tidak baik, oleh sebab satu perasaan hasad dengki, oleh sebab satu perasaan takabur misalnya, oleh sebab satu silap adab misalnya dengan orang yang sepatutnya dia beradab dengan ibu bapa, dengan guru dan sebagainya. Maka daripada posisi dia itu berada pada posisi orang yang hampir dengan Allah Ta'ala, tiba-tiba dia berada terputus daripada rahmat Allah Ta'ala. Seperti kisah yang kita biasa dengar tentang kisah Barsisa, orang yang hebat, yang bahkan dikatakan murid-murid beliau pun sampai ke tahap boleh berterbangan di udara, tapi akhirnya beliau teruji dengan ujian hawa nafsu, dan akhirnya menjadi orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa ramai orang yang mabit, yakni bermalam dalam mengerjakan taat, solat dan sebagainya kepada Allah Ta'ala, hingga tak kala terbitnya matahari, dia terjebak pula dalam memutuskan hubungan dengan Allah lantaran mengerjakan maksiat, wal-iyazubillah. Malam tahajud, tapi siang misalnya dia sudah mengerjakan maksiat, mengumpat orang, memfitnah orang dan sebagainya. Jadi ini yang kita kena bimbang untuk diri kita sendiri. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati-hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu dan ketaatan kepadamu. Dan kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tuhan kami, janganlah engkau sesatkan, bengkokkan, pusingkan hati kami ba'da idh hadaitana, selepas engkau telah beri hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan hadiahkanlah kepada kami ini rahmat. Innaka antal wahhab, engkaulah yang maha pengurnia. Jadi sentiasa kita kena ulang-ulang doa ini. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, khatamkanlah kami, maknanya tutupkanlah kehidupan kami ini dengan husnul khatimah, dengan penutupan yang baik, dan janganlah kau tutupkan kehidupan kami ini dengan penutupan yang buruk. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.